Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya agar anda sentiasa sehat walafiat. Seperti biasa, saya bersiaran bersama-sama dengan anda dan mereka yang berkesempatan dalam saat-saat hari hujan. Sekarang ni musim hujan, saudara. Nak buat macam mana? Dalam keadaan kita begini, kita harus menerima hakikat bahawa ada kalanya hujan, ada kalanya panas, saudara. Saya menunggu siapakah orang pertama yang hadir bersama dengan saya. Saya tak tahu kenapa nama. Ya, saudara. Ini internet dah terganggu, saudara. Nak buat macam mana? Itulah keadaannya. Saya menanti kehadiran teman-teman. Kalau nama tak pihak. Ya, saudara Azamari LC, apa khabar, saudara? Saudara, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Syarul Azam. Waalaikumsalam. Selamat dari Kota Baru dah. Kota Baru lah ni musim hujan. Saudara Jafri Hamid, saudara Anwar Jubin, saudara Mustafa Ilyas. Begitu juga dengan Cik Azhar. Apa khabar, saudara? Saudara Abdul Hadi Syarif. Waalaikumsalam. Saudara menuju Al-Khirat. Gitulah, saudara. Teman-teman, saudara Syah Ibrahim. Begitu juga dengan saudara Man JB. Man, macam mana Man? Saya kat Johor Bahru ni. Kenapa lah tak hubungi saya? Boleh juga kita makan sup tulang dekat apa nama kat restoran tu. Wanabe apa ke? Apa namanya? Banafi. Saya insya-Allah malam sekejap lagi saya nak pergi lagi ke Banafi, Man. Puan Aminah, apa khabar Kak Aminah? Cik Bubakar, saudara Zulkifli Zul. Itu juga dengan saudara Salim Yasin, SG Tan, how are you SG? Semoga segala-galanya sihat. Itu juga saudara John Noru daripada saudara Amir Zafar. Ini daripada teman kita daripada Instagram. Saudara, kalau gangguan, sebab saya tengok tadi awal lagi dah ada gangguan. Seandainya ada gangguan dalam Facebook, sila layari pergi ke Instagram. Saudara, apa khabar saudara Tuan Badrul Rahman Tun Ismail? Tun Abdul Rahman Tun Ismail, saudara Azali Akasim, Kamarudin Abdullah, Kamal Syamsuddin dari Seremban. Saudara, Seremban hujan tak? Remy Haziq, Royal Crown, Idin Sugih dari Kajang, Selangor. Semoga Kajang tak ada banjir lah musim hujan ni, saudara. Azhar Helmi, Muhammad Hilman, saudara Azli Hamid, saudara Puan Nur Maria, apa khabar? Doa saya anda sihat. Saudara Mat Hirman, Azman Bakri, Jebat Pembela, turun ke gelanggang, saudara. Intan Zalinda, Zahar Bera, Zainal Enal, apa khabar anda? Moga anda sihat. Warung Kurap-Kurapan. Baik, saudara, saya tidak boleh menyantuni semua. Mau sampai pukul 12 tengah malam tak habis, saudara, Saudara Mazuki, saya harus terus memberi pencerahan kerana banyak perkara yang akan disentuh hari ini, saudara. Bagaimanapun saya minta maaf kerana tidak dapat memberi penjelasan ataupun kenyataan berhubung dengan COVID-19 hari ini, kerana nampak gayanya Kementerian Kesihatan tidak mengeluarkan sebarang maklumat. Dan saudara Rio daripada Universiti Melaya pun tak tahu lagi. Sehingga lewat jam 9 suku tadi belum ada lagi laporan daripada Rio. Mudah-mudahan besok ada lah tu gamaknya, saudara. Bagaimanapun, saudara, hari ini adalah hari Isnin. Banyak warga kita mula bekerja. Tak ramai terperangkap di Kuala Lumpur dalam banjir, saudara. Dan kita tinggal lagi 29 hari, saudara, untuk kita menanti kehadiran Ramadan Al-Mubarak, bulan yang paling mulia. Di situlah nanti kita mengamalkan amalan ibadah berpuasa dan kita mengharapkan agar Lailatul Qadar menyapa kita. Itu yang penting, saudara. Dan kalau ikutkan, hari ini adalah hari yang ke-717. Hari yang ke-717 COVID-19 melanda di negara kita. Cuma saya tak dapat memberi laporan berapa jumlahnya, saudara. Baik, saudara, saya mohon maaf, ada masanya ada masa tiada. Begitulah keadaannya. Kita terus masuk pada naluri kehidupan, saudara. Kerana menurut hadis riwayat Al-Hakim bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, maksudnya berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpul kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya sehingga dia memperolehi redha Tuhannya. Itu kenyataan ataupun hadis Rasulullah. Dan katanya lagi, celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang daripada mengerjakan amalan untuk akhiratnya.
dan lalai untuk memperolehi redha Tuhannya. Ingat saudara, ini hadis Rasulullah dan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Ini petikan daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-28, saudara. Jadi untuk itu saudara, saya mengajak saudara semua kita amalkan zikrullah setiap hari. Semoga Allah SWT permudahkan segala urusan ibadah dan menerima segala doa kita, saudara. Itulah naluri kehidupan sedikit curipan untuk malam ini. Dan seperti biasa, saya harus menyantuni apa yang dicicipkan kepada saya, diculipkan kepada saya oleh sahabat saya, Saudara Hibil Hasan. Apa khabar Bil? Beliau di alam persaraannya. Kata Saudara Hibil, pada saat kita menggambarkan karakter yang tenang, akan tumbuh situasi yang tenang. Ia bertindak sesuai dengan karakter itu untuk mendukung dan memperkayakan keseluruhan kepribadian kita. Artinya saudara, kita harus sentiasa dalam keadaan tenang. Susah pun kita tenang, suka pun kita tenang, gembira pun kita tenang. Itu yang dimaksudkan oleh mutiara kata daripada Cikgu Hibil tadi, saudara. Baik saudara, seperti biasalah, lain tak ada usai apa ini mutiara kata, kita seperti biasa saudara. Panjang ni. Pembuka bicara, salam impian moratorium dan pengeluaran wang dari kumpulan simpanan pekerja sejumlah RM10,000 secara tuntas. Itu dapat tak dapat kita tak ambil kisah. Kita mengharapkan benda ini dapat terlaksana. Mudah-mudahan. 10K ni kenapa sunyi ni? Saya pun tak tahu. Tadi dekat parlimen tu ada disebut, tapi nampak gayanya negatif, bukannya positif. Marah saya hari ni. Saudara Al-Din Hua. Secara tajuk perbincangan kita malam ini adalah 5 hari lagi. Apa saya maksudkan dengan 5 hari lagi? Tunggu saudara. Kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, beli di pasar kacang panjang sama lada buah pria. Pokoknya besar tidak bertunjang, ribut melanda, tumbanglah ia. Jadi kalau parti politik pun, kalau dia besar, dia tidak mempunyai akar tunjang, maka datang ribut yang melanda, maka tumbanglah ia. Berbeza dengan parti kita, saudara. Kata Pak Nazir lagi, cekak musang berbutang 5, dipakai tua muda Melayu. Pemimpin usang, jangan diterima, tambah usia semakin layu. Ini kritikan daripada Pak Nazir. Pemimpin dah usang, saudara, tak payah lagi lah kita nak dengar kritikan dan pandangannya. Cekak musang adalah pakaian baju Melayu. Saya suka dengan Pak Nazir ni, dia akan memberi keterangan apa yang dimaksudkan dengan cekak musang, saudara. Saya juga menerima pantun daripada sahabat saya. Saya anggap sebagai anak muda, anak-anak kita harus santuni. Saudara Nordin Malik katanya, anak gadis cantiknya rupa, mata ayu nampak galak. Sibuk PM sempat berjumpa, ajak jenguklah pertanian di Pasir Salak. Mana saya ingat beliau mengkritik ini pemimpin dari Pasir Salak. Sibuk berjumpa dengan PM, ajaklah dia datang ke Pasir Salak, tengok keadaan. Malahan isteri Perdana Menteri pun datang daripada kawasan Perak Tengah. Orang botek. Katanya lagi, dari rungkup pergi selekoh, berjalan pula waktu malam. Dulu bergaduh kerana angkuh, kini membodik takut ke dalam. Apakah mereka membodik pemimpin atau membodik Perdana Menteri takut ke dalam? Maklum sajalah sekarang masing-masing. Sekarang ini segala-galanya sudah mula tersingkap. Kalau anda tak berhati-hati, saudara ZDM ni, jangan kita bergaduh, saudara. Baik saudara, saya santuni sedikit gedung ilmu. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa, tulisan atau penggarapan Tenas Effendi, maka amat wajar kita renungkan. Kerana bangsa Melayu mengharapkan hadirnya pemimpin hari ini dan pemimpin akan datang, ia harus bersifat sebagai induk. Induk ni macam ibu, saudara. Kerana pemimpin yang induk, hatinya mulia, budinya elok. Kerana memimpin patut menjadi induk, iman teguh,
budi pun elok. Dada lapang, akal tak suntuk, pengasih sayang pada makhluk. Keluarga dijaga, rakyat dipeluk, di atas yang hak ianya duduk. Dijadikan pemimpin amatlah elok, dijadikan tua bijak membujuk, dijadikan induk bijak mengajuk, pemimpin umat semuanya tunduk. Itu kenyataan daripada pemimpin-pemimpin terdahulu yang mengharapkan hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang untuk generasi Melayu adalah pemimpin yang induk maksudnya. Kita sambung lagi malam besok berhubung dengan gedung ilmu kita ini, saudara. Dan seperti biasa juga, saudara, sebelum saya memberi ulasan yang kadang-kadang agak sensitif, saya amat mengharapkan agar anda faham, saudara, bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini, maka semua itu adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan, yang anda masukkan dalam YouTube, yang anda masukkan dalam Facebook dan sebagainya. Begitu juga mereka yang menghantar komen dan sebagainya. Semua itu harus menjadi tanggungjawab anda. Sebab itu saya minta berhati-hati, jangan sampai kita menyanggah undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang diwujudkan oleh Kementerian Komunikasi. Kerana kita, negara kita ni ada undang-undang, saudara, jangan lupa soal itu. Dan kena ingat, ini adalah pencerahan politik. Prinsipnya kita harus bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan pula kita rasa tak setuju, kita marah kat orang, kita bergaduh dalam live saya ini. Saya melihat ramai kawan-kawan, teman-teman saya dari pelbagai parti, tambah-tambah dalam pilihan raya di negeri Johor kali ini, saudara, semua parti bertanding. Tak ada parti yang tak bertanding kecuali parti berjasa. Jadi bila semua bertanding, masing-masing ada pengikut, masing-masing ada dia punya peminatnya. Dan bila saya memberi pandangan, tentulah kalau ia tidak bersesuaian dengan anda, mungkin anda tak setuju. Tapi bukanlah saya mengundang maki hamun. Tak bersetuju, nyatakan kenapa anda tidak bersetuju dengan apa yang saya nyatakan. Saudara Zaziri dari Buhari, Zamri Ibrahim dalam Instagram. Saudara, kena ingat bahawa kita warga cinta damai. Santunilah setiap permasalahan itu secara harmonis. Dan prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Selesai masalah. Saya baru mendapat perkabaran, saudara, bahawa walaupun saya di Johor, saya berada di Johor Bahru tadi, petang tadi hujan lebat. Bagaimana tidaklah banjir sebagaimana di Kuala Lumpur. Kerana kabarnya sejak pukul 3 petang tadi hujan lebat yang melanda kota raya Kuala Lumpur mengakibatkan beberapa kawasan seperti di kawasan Kampung Baru, di Bukit Bintang dan di Jalan Kuchai Lama teruk dengan banjirnya. Kerana menurut gambar yang tular yang dah sampai pada saya, kita dapat melihat beberapa kenderaan yang tersadai, saudara, malahan ada kenderaan tidak boleh bergerak. Sebab itu semalam saya dah bagi peringatan, dan hari ini lagi bahawa ini Jabatan Kaji Cuaca mengeluarkan kenyataan, mengeluarkan amaran bahawa riuh petir juga akan melanda. Jadi untuk hari ini, besok, sehingga 2-3 hari ini. Jadi Met Malaysia mengeluarkan amaran ribuan petir, bahawa hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda di negeri Selangor, iaitu di Kuala Selangor khususnya, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dan Sepang. Sementara wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan di Jelebu, di Seremban, saudara, di Port Dickson, Kuala Pilah dan Rembau. Bagi warga di Melaka, berhati-hati, khususnya mereka yang tinggal di kawasan Alor Gajah. Kerana hujan lebat, katanya ini ramalan, jangan suruh marah pada saya. Memanglah kadang-kadang ramalan cuaca pagi dia kata hujan, tetapi akhirnya yang hujan petang. Ini ramalan, saudara, bukan ramalan nombor ekor. Mereka berfakta daripada hantaran daripada satelit dan sebagainya. Banyak faktanya agak tepat. Jadi di kawasan Melaka di Alor Gajah, amaran telah pun dikemas kini pada jam 2.30 petang tadi. Jadi rakyat Selangor dan Kuala Lumpur harus berjaga-jaga berikutan amaran ribuan petir di kedua-dua negeri pada petang Isnin dan besok. Jadi Majlis Bandaraya Shah Alam yang berkongsi di Facebook mengenai laporan Jabatan Meteorologi Malaysia dikeluarkan pada jam 1.30 tadi. Jadi menurut antara tersebut, ribuan petir dijangka melanda beberapa lokasi di Selangor dan Kuala Lumpur hingga jam 5 petang tadi. Kawasan jangka terlibat macam yang saya sebutkan tadi.
Jadi laporan saya dapat 6 kawasan rupanya di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur dilanda banjir kirat. Setakat ini 6 kawasan dilanda banjir kirat itu ialah termasuk terowong tabung haji. Dia berhampiran dengan KLCC, terowong Chan Solin, di Jalan Pudu, Jalan Sri Permaisuri, Jalan Tun Razak dan Jalan Pahang. Beberapa kawasan lagi kita nampak macam yang saya katakan tadi, Jalan Kuchar Lama teruk banjirnya. Dan trafik radio Astro pula turut melaporkan banjir kilat di beberapa kawasan Lembah Kelang, mengakibatkan sehubungan daripada itu banyak jalan-jalan yang mengalami gangguan. Jadi Pusat Kawalan Smart pula telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa kesan daripada air sungai di Kelang dan Sungai Ampang telah pun dilencungkan ke kolam takungan Berembang di Kampung Berembang, Ibu Negara. Jadi kerana itu, saudara jangan gunakan terowong smart kerana ia telah ditutup di kedua-dua hala kesan daripada banjir yang melanda. Saya itu laporan keadaan cuaca di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur dan di negeri lain. Bagi saya, bagi mereka yang berada di kawasan yang saya sebutkan tadi, harus berhati-hati. Saya tak tahu apa musibah lagi nak datang ke bumi kita ini. Lepas satu-satu kita dilanda oleh musibah berlakunya COVID yang terus meningkat, walaupun hari ini tiada laporan saya, tetapi saya melihat peningkatannya begitu ketara, khususnya di Selangor, di Kuala Lumpur, ya. Jadi banjir yang melanda, apakah ini peringatan daripada alam? Kerana manusia itu bangga dengan dosa-dosa. Itu keadaannya, saudara. Saya amat mengharapkan agar kita sentiasa berwaspada, saudara. Saudara Ahmad Yusof, saudara Zaid Mun, Maznah Cik Mat, begitu juga dengan Nur Ashikin Baharudin. Apa khabar puan? Ada juga Peredu Kristal ni. Baik, saya agak lega hati semalam apabila saya melihat kenyataan daripada Siswa Agung Parti DAP. Walaupun mereka daripada Parti Pembangkang, nampak gayanya kata Lingguain, beliau mengakui bahawa rakyat amat mengharapkan agar pimpinan kerajaan mengizinkan mereka yang berkelayakan mengeluarkan wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Sebab itu saya katakan mereka yang berkelayakan. Masalahnya, saudara, ini Siswa Agung DAP pun bersetuju, saudara. Itu hari Ketua Pemuda PAS pun bersetuju. Cuma saya agak terperanjat. Sahabat saya hari ini, Datuk Abdullah Sani, tiba-tiba melontarkan pandangannya di Parlimen. Katanya bahawa pengeluaran wang simpanan pekerja akan memiskinkan warga pekerja apabila mereka bersara kelak. Sekali lagi saya katakan, banyak kalangan ahli Parlimen ini tak faham. Mereka kena faham yang kita maksudkan adalah pengeluaran bagi mereka yang berkelayakan. Bukan semua 10 juta penyimpan dalam kumpulan wang simpanan pekerja ni nak keluar 10,000, tidak. Yang kita maksudkan mereka yang berkelayakan. Kalau dia ada 50,000 dalam tabungan, berilah pengeluaran 10%, 5,000 saja. Takkan keluar 5,000 boleh memiskinkan. Bagilah ada alasan yang logika. Saya tak tahulah, saudara. Tiap-tiap hari saya dah bagi tahu, mereka ni macam tak faham. Atau kadang-kadang macam pekak badak. Tahulah masalah rakyat. Yang kita maksudkan, kalau 100,000, 10%, cuma 10,000, takkanlah keluar 10,000, baki 90,000 itu tidak akan memiskinkan mereka. Saya hairanlah orang macam wakil rakyat duduk di Parlimen bercakap pumpang-pumpang, akhirnya harapan rakyat tidak terlaksana. Saya haraplah agar warga di kumpulan wang simpanan pekerja, khususnya di Kementerian Keuangan, faham yang dimaksudkan, yang diperjuangkan oleh Pergerakan Pemuda UMNO, yang dituntut oleh Presiden UMNO, yang dikehendaki saluran daripada Datuk Seri Najib, mantan Presiden UMNO, serta UMNO menuntut supaya pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja ini kepada mereka yang berkelayakan, yang mempunyai simpanan 100,000, bagilah 10,000. Ini tidak akan memiskinkan mereka. Kenapalah pakak badak sangat dia ni? Why they cannot brain lah? Aduh, secara filiah-filiah, kerana akhirnya manusia semakin sombong dan bongkak sama manusia. Sebab itulah akhirnya selalu lihat alam juga sudah murka, ada banjir dan sebagainya. Saya tak faham lah
Saya haraplah supaya sekali lagi saya bagi pihak teman-teman, rakan-rakan, penyimpan dalam kumpulan wang simpanan pekerja, anda sudah pun menyatakan dividen yang tinggi, okey, alhamdulillah, terima kasih. Tetapi dalam waktu yang sama, berilah mereka keluar wang mereka. Kalau mereka yang mempunyai simpanan RM10,000, RM100,000 ke atas, bolehlah keluar RM10,000. Kalau hanya sekadar RM5,000, RM50,000, bagilah 10% RM5,000 saja. Dan di bawah daripada itu tak payahlah. Bukan kita maksudkan keluar semua RM10,000. Jangan bingai lah. Aduh, tak lagak saya nak marah je orang ni. Itulah keadaan saudara dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Kita berharap agar mereka faham. Jadi saudara Monol Lepsi Abdullah Sani ni tak sensitif isu rakyat. Benar. Beliau dilihat sebagai pejuang rakyat, bercakap pumpang-pumpang, minta rakyat supaya kerajaan memikirkan tentang kesusahan rakyat. Betul lah. Anda gunakan saluran betul di parlimen. Minta supaya pimpinan kerajaan memikirkan kerana harga barang mencanak. Semua orang faham. Dia kata harga telur pun naik. Bukan saja menaik, mencanak-canak. Telur daripada RM3, RM5, RM8, sekarang dah RM18 sepapan. Dan barang yang lain. Sebab itu rakyat yang ada kelayakan menuntut pengeluaran RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Mereka yang layak. Tolong dengar. Aduhai, saudara Hafizal Mazlan. Itulah lebih kurang. Malah saya nak sebut saudara. Baik saudara, usai soal itu, sebab kerana ini saya dah ada di Johor Bahru. Siang tadi, mana buku saya tu? Saya tak nampak buku saya, catatan saya. Sebab tadi saya bertemu dengan saudara Hairi, iaitu calon daripada kawasan dalam Johor Bahru lah. Saudara Hairi, saya nampak beliau merupakan ketua pergerakan pemuda UMNO Negeri Johor. Saya nampak bahawa wajah-wajahnya wajah bersih, dan beliau pun berjanji akan melaksanakan tugas sebaik mungkin. Saudara, itu katanya ya saudara, beliau adalah mewakili Dewan Undangan Negeri kawasan N49 Lakin. Yang bertanding dengan beliau ada Dr. Zam Najwa Arba'in daripada Parti Keadilan. Begitu juga saudara Zulkifli Bujang daripada Perikatan Nasional, Rashid Abu Bakar Muda, Muhammad Riaz, Tan Sri Muhammad Hashim dari Parti Pejuang. Saya melihat, saya tengok di sini, itu saya katakan berlakunya keretakan antara muda dengan Parti Keadilan. Dia Parti Muda ni mengundang masalah dengan anak-anak muda daripada Angkatan Muda Keadilan. Sebab itu mereka marah apabila masalah politik ini tidak disantuni secara bermusyawarah. Dia muda ni, dia kira kepala dia je. Dia rasa dia boleh menang, dia masuk. Tak peduli kawasan itu adalah kawasan PKR. Kerana dalam pilihan harian dulu, calon Barisan Nasional Datuk Yahya Jaafar dia cuma dapat 16,422. Sedangkan Muhammad Izzah Ahmad daripada Parti PKR mendapat 25,000. Yang muda nak pergi langgar. Ni apa hal? Ini keadaan yang berlaku. Saya lihat di beberapa kawasan di Johor ini kesamaan ataupun tidak kesepakatan antara parti-parti pembangkang. Cuma yang kita nampak lain tak ada, mereka serang UMNO saja. Itu saja saudara, lain tak ada. Dan tiba-tiba semalam mantan ahli Dewan Undangan Negeri Don Johor Lama daripada Parti Pribumi Bersatu, iaitu saudara Rosli Johari, mengumumkan keluar daripada Parti PBM. Dan beliau telah pun menyerah borangnya kepada Datuk Seri Najib. Sebab itu gamaknya mereka marah sangatlah pada Seri Najib apabila saudara Rosli yang pernah mewakili, yang menjadi adun ahli Dewan Undangan Negeri Johor Lama, beliau juga turut menghantar borang permohonan kepada UMNO untuk menyertainya semula. Rupanya saudara Rosli ini adalah melompat dulu. Malahan saudara, pada 12 Februari lalu, Ketua Serikandi Parti Pribumi Bersatu di Kota Tinggi, itu Zaharah Kashim, juga telah mengumumkan tindakannya keluar dari PBM. Jadi saya melihat dengan tindakan malahan di Mersing, di Kota Tinggi, ya saudara, di Labis, sudah ada gerakan daripada ahli-ahli PBM yang mengambil keputusan keluar daripada parti. Memanglah selalunya begitulah saudara, bila datang musim pilihan raya, ada yang ambil tindakan keluar parti. Bagaimanapun alhamdulillah UMNO
tak terdengar pula ahli-ahlinya yang keluar parti, walaupun calon-calon yang tak terpilih, tapi mereka masih lagi menyantuni. Itulah keadaannya sekarang. Baik, saya juga menerima laporan tentang adanya kemungkinan, tapi saya tak nampak ini boleh berlaku. Kemungkinan kononnya kalaulah Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional mampu mendapat sokongan rakyat yang undinya lebih kurang dalam 30 kursi, maka mereka akan membentuk kerajaan campuran di Johor. Itu katanya. Tapi dapatan saya minta maaf saya dah pergi. Kalau lihat wajah saya ni, hari-hari berjumpa dengan calon-calon di seluruh kawasan di negeri Johor ini, saya melihat bahawa sukar untuk Pakatan Harapan untuk mendapat sokongan daripada rakyat. Ini saya cakap terus terang. Cuma yang mungkin dapat adalah daripada parti DAP. Itu pun warga keturunan Tionghoa, iaitu warga Cina juga sudah pun kembali pada UMNO Barisan Nasional. Saya tak tahu macam mana mereka kata mereka boleh menang. Begitu juga dengan Perikatan Nasional. Saya dah cakap Perikatan Nasional, dulu pun saya dah bagi tahu, andainya Tan Sri Muhyiddin tidak lagi menjadi Perdana Menteri, guyuplah parti itu. Dan ternyata benar. Di seluruh negeri Johor ni, kalau tengok dari poster-poster, pemasangan kain-kain pemidang, bendera Perikatan Nasional, memang banyak. Yalah, maklum sajalah mereka banyak wang. UMNO wangnya masih lagi ada yang ditahan, masih lagi tidak boleh diperolehi. Jadi calon UMNO kali ini bertanding dengan keadaan kewangan yang ciput. Tetapi bagaimanapun saya melihat semangat warga UMNO, semangat rakyat begitu jelas. Saya nak buat live dengan Setiausaha Ketua Perangan Barisan Nasional Datuk Samsul Nasarah. Tapi tak tahu macam mana. Kalau dia ada lagi, tarik mempusi lah. Sebab saya nak bercakap dengan beliau persoalan. Ini persoalan penting apabila ada parti, ada pemimpin yang menghina bangsa Johor itu sendiri. Saudara, tapi tak tahulah. Kalau ada rezeki kita bolehlah bersama dengan Datuk Syamsul Nasarah, Wira UMNO yang berambil tindakan keluar daripada kerajaan dan kekal berada dalam UMNO, tidak mahu bersama-sama untuk dengan mereka. Itu keadaannya, saudara. Jadi dalam ini saya melihat, saudara, saya terus terang bahawa Amanah hari ini berhadapan dengan Dalima kerana musuh mereka ialah PAS. Dan bila PAS berada dalam Perikatan Nasional sebagai sekutu PBM, dan tentulah ia bakal menjadi perebutan untuk sokongan daripada rakyat. Itu kena jelas, kena faham, saudara. Berbeza dengan dahulu. Kemudian Pakatan Harapan mensasarkan untuk menang 20 kursi dan memerlukan 9 kursi tambahan untuk membentuk kerajaan bagi memilih kerajaan negeri Johor. Saya tidak nampak benda ini boleh menjadi realitinya. Walaupun kita tengok pemimpin ataupun pengerusi Parti Peribumi Bersatu ni gigihlah dia, agresif, tapi cuma apa yang dilontarkan tidak lebih daripada cercaan terhadap pemimpin UMNO. Itu gambaran saya. Jadi malahan, saudara, pemimpin daripada Parti Amanah, Saudara Mat Sabu, dia dengan jelas mengatakan dia sendiri sebagai presiden, dia mula meragui kemampuan Amanah dalam pilihan negeri kali ini. Kerana malahan semalam kita dengar kenyataan daripada timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salihuddin Ayub, yang menzahirkan kecewaannya kerana dia kata pengundi-pengundi di Johor kali ini tidak lagi termakan dengan dakyah berhubung soal korupsi dan sebagainya. Tapi sebab itu saya katakan, apa yang dihajatkan, apa yang diharapkan oleh rakyat dan pengundi di Johor, mereka bukan mahu mendengar lontaran maki hamun, tuduhan itu dan ini. Sebab negara kita mempunyai undang-undang, kita ada mahkamah. Tak, itu biarlah persoalan siapa yang mencuri, siapa yang dikatakan pagompak, penyamun, rasuah, biarlah SPRM buat kerja, biarlah ini mahkamah menentukannya. Bukan kita yang menjadi hakim. Cuma saya heran kalau orang macam Tan Sri Muhyiddin yang pernah menjadi Perdana Menteri, apakah beliau ragu dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab, sehingga anda mengambil tempat untuk mengatakan orang ni rasuah, orang ni pengompak, orang ni penyamun dan sebagainya. Tak sepatutnya. Yang rakyat Johor mahu, apabila saya bertemu dengan mereka, tadi saya berada di kawasan Johor Bahru, saya berjumpa di kawasan Lakin. Lakin ialah center untuk negeri Johor yang
terus terang mereka menyatakan kepada saya bahawa mereka tidak tahu apa perancangan calon-calon yang bertanding dalam mengisi keperluan kehidupan mereka yang tenat. Kesan daripada COVID-19, kesan daripada merudumnya ekonomi. Itu yang mereka mahu. Tetapi saya lihat pemimpin pembangkang masih lagi dengan retorika politik. Cerita orang ni tak betul, orang ni tak betul. Semua tak betul. Jadi mereka saja yang betul. Saya bukan nak tuduh saya, tidak. Tapi kita dengarlah kenyataan saban hari. Malahan tadi di parlimen pun Dr. Mahathir masih lagi menuduh itu dan ini. Saya rasa rakyat dah jelek. Macam saya katakan semalam, kalau dah kita ni memaki hamun orang tu, lama-lama lah kali orang bersimpati. Dalam politik, kalau dah bersimpati itu bahaya. Saudara ni siapa ni kata Daizan? Aduh, saudara ni tak habis-habis lah. Saudara Salihin Qadirun ni. Anda boleh bercakap apa saja, tak ada masalah. Cuma saya minta saudara, jadilah insan yang mulia dengan tidak membinatangkan sesama manusia. Anda boleh marah. Saya dah cakap tadi, anda boleh tidak bersetuju. Anda boleh marah kalau pandangan saya ini yang menyantuni persoalan ini, di mana calon-calon atau parti yang anda dukung itu tidak bermain keadaannya. Tapi kalau anda nyatakanlah secara betul terang, bukan tuduhan begitu. Apakah anda mengikut cara anjuran politik yang diwujudkan oleh pemimpin sebagaimana Dr. Mahathir, macam mana Tan Sri Muhyiddin maki hamun orang, kata penyamun, pengumpak dan penyangak. Ini saudara. Jadi saya haraplah, saya tidak berhasrat untuk menyingkir saudara daripada laman saya. Biarlah warga internet yang melayari saya ini dapat menjadi hakim kepada anda. Atau apakah anda daripada Jacob sebelah sana terpulang. Saudara Nurul Huda, pakcik nak masuk neraka, masuklah seorang. Jangan akhir umat Islam. Terpulanglah saudara. Saya kadang-kadang saya bila saya masuk benda begitu, saya lihat pandangan-pandangan saudara. Pertama sekali kita jangan menghukum. Saya tak menghukum, saya memberi pandangan. Apabila saya katakan bahawa saudara Mak Sabu sendiri, dia menyatakan bahawa dia tidak yakin. Dia tidak yakin dengan keadaan situasi hari ini, kerana katanya bahawa pengundi-pengundi kali ini, dalam pilihan raya kali ini, mereka tidak termakan dengan unjuran kenyataan bahawa persoalan rasuah itu menjadi besar. Saya dah katakan, at the end of the day, rakyat nak tahu. Rakyat nak tahu apa yang akan diisi dalam perut mereka. Kita harus berjuang untuk rakyat. Saudara Zainal Omar, jangan kita ganggu begitu. Saya tak setuju. Saya tak setuju anda mengeluarkan kenyataan-kenyataan begitu. Orang nak buat kata-katalah. Saudara, jadi kita harus menyantuni politik ini secara berhemat. Saya harus menjelaskan saudara, ini dapatan saya sedikit analisa tentang data-data untuk pilihan raya negeri Johor kali ini saudara. Jumlah pengundinya adalah sekitar 2.59 juta. Pengundi Melayu ada 62%, sekitar 1,605,000. Bukan Melayu, keturunan Cina 30%. Ini saya beri fakta ini supaya anda faham. Supaya ini informasi. Undi kaum masyarakat Cina 30%. Itu sebanyak 777,000. Sementara India dan lain-lain adalah 207,000, mewakili sekitar 8%. Ahli-ahli UMNO ada 18% saja, iaitu 450,000. Ini kena jelas, saudara. Warga UMNO yang berada di Johor ni, yang menjadi ahli UMNO adalah 18%. Dan ahli PAS ada lebih kurang 1,1%, iaitu 30,000. Sementara ahli-ahli PBM cuma ada 20,000 saja, iaitu 0.7%. Jadi daripada beberapa survey yang dilakukan sepanjang musim pemilihan ini, pilihan raya kali ini, bahawa peratus pengundi atas pagar ada sekitar 40%. Lebih kurang 1,036,000 orang pengundi. Mereka ini berada dalam kedudukan yang atas pagar, yang belum lagi komit sama ada nak mengundi mana dan mengundi sini. Tetapi mereka sudah pun menyuarakan kebosanan apabila isu-isu peribadi dilontarkan. Saudara, jadi kecenderungan, saya lihat bahawa kecenderungan pengundi-pengundi sebanyaknya mengharapkan tentang muafakat nasional. Tapi bila muafakat nasional ini sudah menemui jalan akhirnya, maka terima kasih saudara
Macam mana pula Amir Jasper ni mereka gunakan live saya pula. Maka saya melihat bahawa pengguna-pengguna tangkap pagar akan berada pada situasi yang memihak kepada UMNO kerana mereka kecewa. Kesan daripada mereka kecewa setelah Muafakat Nasional tak ada. Dan apabila PAS bersama dengan Perikatan Nasional, saudara, ya. Jadi saudara Wak Rafi harap kawasan bandar memilih BN jika benar ia jadi memang warga peniaga memilih. Ini kita akan lihat pada tanggal 12 Mac nanti. Tinggal 5 hari je lagi, saudara. Tinggal 5 hari lagi kita akan lihat. Dan saya lihat juga bahawa kebanyakan pemimpin-pemimpin dari parti-parti yang bukan sealiran ni admin saya tulis itu. Okey. Jangan lupa saya juga ada admin yang memerhati setiap tulisan-tulisan begini. Cuma saya katakan saya tidak berhasrat untuk menyingkir. Sebab itu berhemahlah bila tulisannya saya, ya. Dan balik-balik pada persoalan tentang isu pengundi-pengundi di bandar, terutama dari masyarakat bukan Melayu, untuk kembali, dan mereka sudah mula lihat gambaran kembali pada UMNO Barisan Nasional, dan ini menjadikan kegusaran pada parti PBM, dan parti Perikatan Harapan, daripada parti PAS, daripada parti DAP sendiri. Kerana tak lama lagi kita akan menghadapi pilihan raya umum. Jadi pilihan raya negeri Johor ini adalah merupakan titik permulaan apakah UMNO Barisan Nasional akan bangkit. Ini persoalannya. Jadi kegusaran mereka itulah membuatkan kadang-kadang tindakan mereka agak di luar batas sebagai pemimpin, tidak jadi dalam batas-batas yang membuatkan mereka berada dalam keadaan politik yang sopan. Itu pandangan saya, saudara. Jadi dalam keadaan begitu, kita melihat terdapat 40% lagi undi bukan Melayu, itu seramai 393,680 orang katanya sudah pun meningkat kepada UMNO Barisan Nasional. Sementara 10% lagi seramai 103,600 orang mereka masih lagi kekal bersama dengan Perikatan Nasional. Ini tinjauan saya, survey yang dilakukan. Saya tak tahulah, saya harap admin saya tak payahlah layan Salihin Kadirun ni. Biarlah begitu. Jadi keadaan sekarang ni, peningkatan pengundi atas pagar hari ini pertama disebabkan mereka tidak ada menyertai mana-mana parti, sebab mereka melihat look and see. Kemudian yang keduanya, sebenar-benarnya orang Melayu khususnya mereka dah serik dengan Pakatan Harapan. Ini realiti, saudara. Saudara jangan marah dengan saya. Masalahnya kadang-kadang bila saya berkata benar, kita kena terima hakikat. Berkata benarlah kamu walau perkara itu pahit. Ya, saya melihat, saya turun ke lapangan, saya bertemu dengan warga Johor. Mereka menzahirkan kekecewaan apabila telah memberi kepercayaan pada Pakatan Harapan, seolah mereka dikecewakan selama 2 tahun dah berlalu. Itu, saudara, ya. Jadi itulah analisa. Ini merupakan secara rambang saja, ya. Cuma sesuatu yang agak mendukacitakan sepanjang saya melihat pilihan raya kali ini, apabila pemimpin-pemimpin pembangkang ataupun mereka yang keluar daripada UMNO menyertai parti pembangkang, mereka melakukan bagaimana saya katakan, mereka melakukan serangan peribadi. Apabila melakukan serangan peribadi yang kadang-kadang tidak ada sempadan, tuduhan macam saya katakan, penyamun, perompak, rasuah, dan ini sebenarnya membuatkan rakyat bosan. Suka tak suka, rakyat dah bosan isu yang sama dilontarkan saban malam. Jadi cuma saya terfikir, apakah mereka ini akan kekal dalam parti mereka? Apakah tidak mungkin satu ketika nanti, seandainya UMNO Barisan Nasional menang, seandainya suasana politik berubah, kalau mereka nak menyantuni UMNO macam mana? Orang kata mata berpandangan, budi kedapatan. Apakah boleh anda untuk bertemu muka bila anda dah tuduh orang itu begini, seolah tidak ada langsung titik penyatuan bangsa? Yang hairannya, yang bergaduh ni sekarang ni adalah pemimpin-pemimpin Melayu daripada parti pembangkang. Saya bukan marah, saya kata saya rasa kecewa melihat senario politik ini yang seolah-olah tidak ada batas sempadan. Jadi
Sepatutnya mereka terfikir bahawa satu ketika nanti akan mengulur tangan untuk saling bermaaf-maafan. Tapi bolehkah disantuni kalau kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan itu menghiris perasaan? Seandainya nanti saya dah lihat, tadi saya berbual dengan Tan Sri Syarif Samad. Beliau adalah Ketua UMNO bahagian Johor Bahru. Dia kata nampak guys sekarang ni ramai di kalangan pemimpin daripada Parti Pangkang sudah berada di roundabout untuk U-turn. Jadi kalau anda terus menerus menyerang, memaki UMNO, bila anda nak U-turn balik, macam mana warga UMNO nak terima anda? Saya tidak nampak warga UMNO boleh menerima keadaan begitu. Hati yang terluka, yang dirobek, yang dikata, yang dimaki. Sedangkan kita kena fikir masa depan. Kalau apa kata, kalau kali ini rakyat membuat keputusan memilih UMNO Barisan Nasional, mampukah anda untuk buat U-turn, untuk berserta bersama dengan kerajaan yang dipimpin oleh UMNO nanti? Maka anda, orang kata, termongeh-mongeh. Benar, suasana sekarang ini Perdana Menteri datang daripada UMNO, tetapi beliau bukanlah mempunyai sokongan yang bulat, bukanlah suara majoriti. Tetapi apa kata kalau lepas pilihan raya nanti? Jadi saya melihat ada teman-teman saya yang dulunya maki UMNO sekarang ni nampak mengendur. Dalam keadaan begini saya berharap tidaklah, janganlah kita melontarkan kata-kata ini hanya sekadar omongan politik. Setakat ini bagaimanapun saya berterima kasih. Saya agak bersyukur kerana pemimpin UMNO mereka terus tabah menerima serangan secara peribadi dan lain tidak adalah untuk menyantuni kehidupan rakyat. Matlamat kita lain tak ada untuk menyantuni rakyat, untuk mencari upaya bagaimana kita nak memajukan rakyat, bagaimana permasalahan ekonomi dapat kita atasi. Saudara jangan lupa sekarang, saat ini saudara, di dunia sekarang ni sudah dalam kengerian kemungkinan berlakunya kemerosahan ekonomi sekali lagi apabila di Rusia, masalah Ukraine dengan Rusia ni tak selesai lagi, apabila ada campur tangan daripada Amerika, campur tangan negara-negara lain, dan ini akan mengheret pada suasana ekonomi yang tidak stabil. Dalam keadaan begitu, sebab itu pemimpin UMNO terus-terusan menyatakan ketepikan soal masalah peribadi. Soal anda tidak sokong, anda tak setuju, tak ada masalah. Tapi persoalannya jangan dihamburkan kata-kata maki hamun. Saya berterima kasihlah pada pemimpin, para penggerak yang berkempen tidak menularkan kata-kata yang sebegitu, saudara. Dalam masa 5 hari aja lagi, saudara, cukup-cukuplah kita berbalah. Orang tengok kita malu. Dunia melihat bagaimana warga bangsa Melayu berada dalam krisis, saling bergaduh sama sendiri. Kata mengata tak menghenti. Sebab itu saya katakan sekarang ni, kita melihat bagaimana daripada Pakatan Harapan, daripada Perikatan Nasional, daripada PAS, daripada Amanah melontarkan kenyataan. Kadang-kadang seolah-olah ni kita ni bukan manusia lah. Tapi bagaimanapun saya haraplah dalam tempoh 5 hari ini, mungkin lepas itu kita harus terhentilah. Sebab itu hari ini juga saudara, saya juga amat terperanjat. Apakah kerana merasakan bahawa sokongan rakyat semakin merosot, maka Presiden Parti PAS Haji Hadi, yang saya baca daripada tulisan daripada saudara Ahmad Danger, dia kata bangsa Johor sudah pun mula dicuit hati dan perasaan mereka apabila beliau mengatakan bangsa Johor kurang kesedaran tentang politik Islam. Aduh, janganlah begitu. Jangan marah pada orang Johor. Takkanlah nak kata begitu. Sedap mulut lebay ni mengata orang Johor. Apakah kerana merasakan Perikatan Nasional iaitu PAS dan PBN kurang mendapat sokongan, maka dia sanggup menghamburkan kenyataan sedemikian tanpa memikirkan hati dan perasaan warga Johor yang dirobek sebegitu teruk, saudara. Saya nak bagi tahu untuk pengetahuan lebay-lebay ni. Johor merupakan negeri paling banyak sekolah agama. Malahan ia merupakan sebahagian daripada budaya bangsa Johor. Di Johor ini anak-anak sekolah balik daripada sekolah diminta untuk pergi ke sekolah agama. Jadi bukan bila beliau mengatakan bangsa Johor kurang kesedaran tentang politik Islam, apa yang dimaksudkan begitu? Kenapa warga Johor dirobek begitu perasaan mereka? Dan kena ingat, terdapat 822 buah masjid di seluruh negeri Johor yang merupakan negeri kedua terbanyak memiliki masjid, berbanding dengan Kelantan cuma ada 584 masjid saja.
Terengganu ada 484. Jadi nak bercakap tu kena berlapik lah sikit. Jangan duk maki hamun, jangan duk kata begitu. Saya terkejut bila dia kata bahawa bangsa Johor ni tidak apa ni. Saya ulangi lagi, dia kata bahawa bangsa Johor kurang kesedaran tentang politik Islam. Aduh. Jadi kena ingat bahawa warga Johor mereka tidak suka agama menjadi tunggangan dalam politik. Kerana saya perlu ingat saudara, sebab itu dalam pilihan raya yang lalu, walaupun PAS bertanding di 41 kursi, ia cuma mampu mengumpul sekitar 40,149 undi saja. Malahan banyak calon-calon PAS yang hilang deposit. Dan kena ingat, sejak kerajaan Johor ditubuhkan pada tahun 1855, agama resmi Johor tetap kekal agama Islam. Tapi bangsa Johor memang mereka tidak berminat untuk parti-parti yang menonggang agama. Jadi janganlah dikatakan bangsa Johor ni tiada kesedaran tentang politik Islam. Sebab itu saya melihat bagaimana Datuk Samsul Nasara, beliau dah mula menyerang kerana beliau merasakan kenyataan itu tidak begitu baik. Kenyataan Datuk Samsul Nasara selaku Ketua Perangan Barisan Nasional dan sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO, dia berpandangan, dia kata PAS nampaknya seolah-olah mau kembali ke fitrah asal, iaitu melabelkan orang lain dengan pelbagai gelaran jika tidak sealiran, jika tidak mengikut ataupun menyokong mereka. Jadi sebagai pengarah komunikasi Barisan Nasional, beliau memberi reaksi yang agak negatif mengenai laporan yang menyatakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang merangkap duta khas ke Timur Tengah bertaraf menteri berkata kurangnya kesedaran politik Islam di Johor punca mereka tidak mampu menawan negeri itu sejak dahulu lagi. Itu kenyataannya. Jadi sebagai untuk makluman, kata Datuk Samsul Nasara, untuk makluman Tan Sri Datuk Sri Haji Hadi, sistem pendidikan agama Islam di Johor adalah yang terbaik untuk saat ini. Malah sekolah agama kerajaan Johor merupakan satu sistem sekolah pendidikan Islam yang ditadbir secara terus oleh kerajaan Johor melalui bahagian pendidikan agama Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Jadi janganlah buat kenyataan yang orang kata warga Johor ini tidak sensitif, tidak sealiran dengan politik Islam. Itu tak betul. Malahan kata Datuk Samsul Nasara, Johor mampu membentuk pelajar dengan kepribadian mulia, berfikiran positif, berdaya kreatif, produktif serta sentiasa berdaya tahan dan berdaya maju. Jadi kerana itulah sistem pendidikan ini boleh dikatakan sebagai sistem pendidikan Islam terbaik. Jadi kena dengarlah bahawa sistem pendidikan Islam di Johor ni antara pendidikan yang terbaik. Banyak di negeri-negeri di Malaysia ini mencontohi Johor. Malah sistem pendidikan Islam Johor adalah terbaik di Asia Tenggara dan ia merupakan pembangkit utama dalam memberi pendidikan akidah kepada warga Johor. Jangan kata sembarangan. Saya melihat ini kenyataan daripada ahli Parlimen Lenggong. Sebab itu katanya jika dikaji sejarah pendidikan Islam di Johor bukanlah sesuatu yang baru kerana ianya telah lama dilaksanakan. Kerajaan Johor terbabit secara langsung dalam sistem pendidikan Islam. Saudara, jadi beliau membidas dengan mengatakan bahawa rakyat Johor tidak sensitif ataupun tidak menerima politik Islam. Ini satu kenyataan bagi saya yang dangkal. Warga Johor akan marah. Jadi saya terima kasih lah bila Tan Sri Haji Hadi buat begitu. Barisan Nasional seronoklah supaya dah terbakar hati warga Johor nanti. Anda tahulah nasibnya. Sebab saya melihat inilah kenyataan-kenyataan yang sebegitu. Malahan saya juga melihat bagaimana kenyataan Tan Sri Muhyiddin dalam ucapannya. Ini dilaporkan oleh NH Online. Saya baca itu saya terkejut. Apabila Tan Sri Muhyiddin seolah berseluruh lah. Walaupun jenaka, tapi janganlah sampai jenaka itu merobek hati dan perasaan orang. Macam saya katakan tadi, besok nak berjumpa sama sendiri, anda dah tuduh begitu. Sebab dia bila dia kata dia pergi dia terlupa untuk mengingatkan penduduk Bukit Kepong supaya menutup pintu
semasa Datuk Seri Najib Tun Razak datang ke sana beberapa hari lalu. Itu cara dia menyindir. Dia kata dalam bendera sini, dia kata mereka patutnya tutup pintu, tutup tingkap kerana pencuri sudah datang. Hari itu dia sampai kat Bukit Kepong, kampung saya katanya. Saya lupa nak beritahu orang kampung tutup pintu dan tingkap rapat-rapat. Saya tak takut cakap ni pasal kita cerita yang betul. Itulah saya katakan, macam mana nak berpolitik, anda berkempen mengata itu dan ini. Itu keadaannya saya. Dan saya haraplah teman-teman, tak apa, warga PAS yang kecewa tiadanya ini Muafakat Nasional, kita santuni peringkat akar umbi. Jangan nak buat macam mana kalau pemimpin tak mau dengar perasaan akar umbi. Saya juga, ini saya cakap saya juga saya tengok kenyataan daripada Presiden UMNO. Dia tak marah orang nak kata apa pun. Dia kata saya seboleh-bolehnya. Ini Datuk Zahid Hamidi kata, saya seboleh-bolehnya tak mau mengulas tentang bekas tokoh politik Kerajaan Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhyiddin, kerana kita ada agenda yang lebih penting. Itu yang penting saya. Agenda penting kita adalah untuk bersama rakyat Johor untuk memastikan kestabilan, kemakmuran dan kemajuan ini dikembalikan pada Johor. Tapi pengurusi PBM, Perikatan Nasional, mereka lain tak ada. Tak henti-henti maki hamun. So sebab itulah saya haraplah pengundi-pengundi Johor faham. Saya rasa semua ini kerana mereka berada dalam keadaan terdesak. Bila terdesak, capailah apa saja. Cuma kita mengharapkan hadirnya politik yang berhemah. Dalam keadaan begini terpulang pada warga Johor, terpulang pada bangsa Johor. Bagaimana mereka menyantuni politik, sebab kita mahukan politik yang matang. Saudara Zack Perry harap-harap anaknya tak ikut perangai bapaknya. Tak tahulah saya apa yang anda maksudkan. Bagi saya saudara, saya harap agar kita warga akar umbi ini jangan terperangkap dengan percaturan politik yang sedemikian. Kita harus menyatakan pendirian kata. Sebab mana saya cakap saya menyatakan pendirian saya. Saya tentulah kecewa apabila sekarang ini naik Presiden UMNO jadi Perdana Menteri. Masalah kumpulan wang sebenar pekerja pun tak boleh nak dikeluarkan. Saya tentu kecewa apabila ahli-ahli parlimen daripada UMNO sendiri tidak faham apa yang kita maksudkan pengeluaran wang sebenar pekerja 10,000 secara tuntas kepada mereka yang berkelayakan. Saya juga pertama-tama kecewa melihat pimpinan pembangkang. Yang lain tak ada, parlimen digunakan tidak lain dan bukan untuk menyelar satu demi satu pemimpin. Saya kata sudahlah. Kita buat apa nak bergaduh sama-sama kita? Kata-kata ini saudara menikam hati dan perasaan. Mereka harus mencari upaya supaya menyantuni tiap permasalahan negara ini secara berhemat. Jangan kita menunjang. Hari ini suka tak suka, rakyat susah saudara. Ini bukan cerita bohong, ini bukan cerita main. Saya dengar macam tadi kenyataan daripada calon daripada Saudara Hairi, calon daripada Lakin. Dia kata sebagai Ketua Pemuda UMNO Negeri Johor, beliau telah pun menelusuri seluruh negeri Johor dan beliau melihat bagaimana pendapatan rakyat Johor semakin tertekan. Mereka kadang-kadang hilang upaya untuk mencari penghidupan. Pekerjaan semakin berkurangan, ekonomi semakin merudum. Pelabur-pelabur dari luar tak datang. Saya. Kalau mereka menyatakan begitu, baik saya melihat Johor yang satu ketika dahulu menjadi pendahulu, leaders of the economics in the country, ataupun ekonomi di Johor ini adalah yang tertinggi di negara kita, boleh merosot di tangan yang kelima. Saya dah cakap sama malam. Sebab itu kita nak menyantuni supaya warga Johor dapat membuat keputusan dan mengembalikan ekonomi. Itu saja, tak lebih daripada itu saudara. Bukan kita nak maki hamun orang, nak kata itu, nak kata ini. Cukup-cukuplah. Kita sepatutnya, mana pemimpin sepatutnya mendengar kenyataan daripada rakyat. Apa yang warga sendiri nak bercakap. Anda bergaduh sama-sama sendiri untuk mencari upaya supaya orang percaya pada anda. Bukan caranya begitu. Kalau anda nak melontarkan kritikan, lontarkan kritikannya secara berhemah. Jangan menyangkupi soal undang-undang. Jangan bila anda kata terjadi itu, terjadi ini, seolah-olah penguat kuasa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Ini tak baik. Saya dah bercakap. Bukan sekali saya, saban malam kita mengingatkan. Jadi Saudara Abu Samad Aidin kata nak kena langgar. Apalagi berbunyilah
Kadang-kadang saya rasalah, yakin saya, warga internet yang melihat, yang menonton siaran saya ini, yang menonton siaran yang lain-lain juga, saya rasa mereka lebih bijak lah daripada yang ada dekat parlimen. Warga akan umbi, rakyat lebih bijak menilai keadaan politik negara kita, keadaan ekonomi negara kita daripada mereka yang berada di parlimen. Saya minta maaf, sebab itu saya berani mengulang kenyataan kadang-kadang mereka dilihat lebih bangang daripada rakyat. Mungkin kerana mereka tidak terasa apa-apa. Mereka dapat pendapatan begitu besar. Sebab itu mereka bebas mengeluarkan kenyataan yang terlindung ataupun yang ada imuniti, boleh bercakap apa-apa di parlimen. Saudara Romeo Masdai dah tahu rakyat susah, kenapa tak lakukan kod SP? Saya menyuarakan. Jadi saudara jangan kata UMNO kencing rakyat. Kerana sekarang ini saudara kena terima hakikat, kerajaan hari ini bukan kerajaan UMNO. Saudara kena terima hakikat ini. Jadi kadang-kadang kita salah membuat tafsiran. Kerajaan hari ini adalah lanjutan daripada Perikatan Nasional, di mana sebahagian daripada menteri-menterinya adalah dulu yang berada dalam bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin. Benar, saya tidak nafikan Datuk Seri Ismail Sabri mewakili UMNO. Tapi beliau juga ada, saya tak tahu apa masalahnya. Sepatutnya beliau menyantuni. Nak saya balon nanti, saya rasa takkan nak balon orang semua-semua sekali. Nah ini sekarangnya, Romeo Masdai, you must understand, ya. Anda mesti faham keadaannya. Sebab itu, kita mengharapkan agar pilihan raya di negeri Johor ini adalah menjadikan satu pernyataan rakyat. Ini adalah satu kenyataan rakyat bahawa rakyat sudah marah. Dendam rakyat dalam pilihan raya kali ini akan diterjemahkan melalui peti undi. Ini saudara kena terima hakikat. Sebab itu saya kata 5 hari lagi. 5 hari lagi rakyat Johor akan membuat perhitungan. Mereka akan melontarkan apa dendam yang ada selama ini. Sebab rakyat kadang-kadang dinafikan. Mereka dinafikan. Saya tak kisahlah sama itu datang daripada warga UMNO ataupun daripada parti DAP. Sebab itu sekarang ni DAP dalam keadaan yang cukup mengelabah. Paut sana tak kena, paut sini tak kena. Sebab dia sudah merasakan bahawa dia, semua parti-parti yang bertanding di Johor, sebagaimana yang saya katakan, mereka sudah pernah berada dalam kerajaan. Mereka tahu. Saudara Hang Tuah Jaya nak lawan bosku di mahkamah, jelutong jadi peguam. Teruskan, tak ada masalah. Kita warga cinta damai. Lawanlah. Kita ada undang-undang, tak ada masalah. Cuma yang saya katakan bahawa rakyat sudah mula muak dengan ahli-ahli politik. Mereka geram apabila masalah mereka tidak disantuni. Kadang-kadang ekonomi kita seolah tidak bermaya. Kita tidak menyalahkan A atau B. Yang kita salahkan kepimpinan yang sepatutnya mengunjurkan dasar yang jelas. Kalau ada perkara-perkara yang tidak ada keperluan, tak payah kita berbelanja. Gunakan perbelanjaan itu untuk apa ini? Saudara balon aja, kod ada kod Datuk balon dia dengar. Mudah-mudahan Saudara Romeo Masdai, ya. Memang saya balon dia tak malam saya. Bukan saya tak balon. Saya kadang-kadang bukan saya geram, cuma saya tak mahu orang melihat bahawa seolah saya benci. Saya bukan benci. Kadang-kadang ada kalanya memang wujud perasaan menyampah melihat pemimpin. Dalam musim pilihan raya ini saya bertemu dengan mereka juga. Tapi saya kata, mengarut ialah menghabiskan boreh saja. Rakyat sambut mereka seolah dewa dari kayangan turun. Tapi apakah rakyat disantuni? Apakah mereka mendengar perasaan rakyat? Bukan tak ada saya, ahli-ahli parlimen yang turun. Macam mana saya katakan, saya bertemu dengan ahli parlimen daripada DAP di Keluang. Ingatkan, dia kata benar-benar lah nak berjuangkan rakyat. Lagi hampir sekupang tak boleh pakai janjinya. Dan hari ini sahabat saya Abdullah Sani, kononnya nak perjuangkan rakyat, tiba-tiba dia tidak bersetuju pula pengeluaran wang semalam kerja. Mereka tak faham. Kadang-kadang pemimpin ni mereka bergelar wakil rakyat, bergelar menteri, bergelar timbalan menteri. Apakah mereka faham sebenarnya masalah rakyat? Sebab itu saya minta supaya mereka turun. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, Natalini apa? Turunlah ke pasar. Tengok harga barang macam mana harganya sekarang ni. Mencanak yang bukan-bukan. Apakah tidak boleh dijadikan satu dasar agar harga siling? Menteri Ekonomi turun ke lapangan. Tengok berapa banyak kedai-kedai yang ditutup. Saya berjalan, saya geleng kepala. Kedai-kedai
shop to let, shop to to rent, but dang it. Jadi dia sebagai Menteri Kewangan yang menjaga ekonomi negara mesti mempunyai perasaan why this thing happen. Datuk Mustafa Mohamad dulu beliau adalah warga UMNO, melompat masuk PBM, hari ini menjadi ekonomi. Tengoklah apa yang berlaku di negara kita sekarang ni. Ekonomi kita macam mana? Mengelonsor. Rakyat hidup terus dalam keadaan yang tertekan, rakyat susah. Jadi anda buat apa? Itu persoalan saya. Saya tahu menteri tidak mempunyai lampu Aladin, itu jelas saya. Tetapi mereka mempunyai dikri sebagai menteri untuk menangani sesuatu masalah itu dengan mewujudkan dasar-dasar tertentu. Yang bijak menggunakan dikri menteri ialah Khairy Jamaluddin. Sebab itu dia buat dasarnya, dia kata siapa tak ikut SOP boleh kena charge. Orang ni pakai ini kena dos dan sebagainya. Khairy seorang saja, tapi bukanlah suatu benda yang positif, yang akhirnya rakyat marah. Tapi yang lain, saudara Fiah Abdullah Sani itu acah pintar tu. Saya tak kesal, tapi bila dilontarkan kenyataan seolah tak bersetuju, saya marah. Saya cuba berhubung dengan beliau, tapi tak angkat. Dia tahu saya marah. Saya tahu, saya yakin dia tahu saya marah. Sebab itu saya telefon dia tadi, dia tak angkat. Sebab kalau dia angkat, memang saya semu dia habis-habisan. Kalau saya melihat, ada beberapa kali saya live dengan dia, dia mengundang saya dalam bicara hangit. Nampak dia nak berjuang untuk rakyat. Saya bersetuju. Tapi bila tadi tu saya terkejut lah, macam reverse pula. Mungkin kerana itu dasar yang telah disokong kesan daripada adanya MOU antara parti pembangkang dengan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi kalau kerajaan buat keputusan, semua kena ikut. Jadi mungkin saya tak tuduh. Tapi bagaimanapun saya terima kasih jugalah, sebab beliau juga ada turut menyatakan persoalan harga barang mahal, harga kehidupan rakyat yang susah. Okey, beliau minta dia adakan dasar dan sebagainya. Tapi bila sebut tentang kumpulan bersama pekerja ni, dia seorang tak bersetuju. Ini yang saya geram ni. Jadi bersetujulah untuk mereka yang berkelayakan. Saya rasa mungkin dia tak faham. Mungkin dia tak faham yang kita maksudkan, yang rakyat tuntut bagi mereka yang berkelayakan. Soal sekarang dalam pilihan raya di negeri Johor ini, saya melihat rakyat tidak lagi akan menjadi hakim. Rakyat akan membuat keputusan tentang suara rakyat, kuasa keramat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.